Oh, ada yang terkeluar tu. Siapa Dini? Okey. Okey, cikgu mulakan Okey, pada hari ini kita akan sambung yang macam minggu lepas punya. Okey, sama, tapi untuk hari ini kita akan pergi kepada menyelesaikan masalah yang melibatkan ubahan langsung. Okey, penyelesaian masalah. Okey, mungkin dia akan libatkan dengan situasi harian. Itu yang dinyatakanlah untuk penyelesaian masalah. Okey, jadi kamu kita dah lihat contoh 13 dan juga contoh 14 kan dalam note tersebut. Jadi kita pergi pada contoh 13 dahulu. Okey, contoh 13. Okey, ini adalah dalam sains dalam sains. Okey. Hukum Charles menyatakan bahawa bagi satu jisim gas yang tetap isi padunya VCm padu. Gas itu berkadar langsung dengan suhu mutlaknya T Kelvin. Okey. Jika tekanan gas itu ialah tetap, diberi bahawa sebuah bekas mengandungi 30 cm padu gas pada suhu 30 darjah Celsius. Okey, disuruh buat apa? Ungkapkan V dalam sebutan T dekat sini. Jadi kat sini kita kena kenal pasti dahulu dia punya pemboleh ubah yang dilibatkan dekat sini. Yang pertama adalah dia punya V dekat situ. Okey. Yang kedua berkaitan dengan T dekat sini. Lepas tu dia akan ada ayat dekat sini. Berkadar langsung. Okey, berkadar langsung. Jadi cikgu boleh buatkan, tulis kat sini. Cikgu boleh buat V berkadar langsung dengan T. Okey, V berkadar langsung dengan T. Okay, T itu adalah dalam unit Kelvin. Okay, ada belajarkan dalam sains unit Kelvin. Dan di bawah ini dia diberikan juga satu rumus. Okay, rumus yang mana kita nak tukarkan daripada darjah Celsius kepada unit Kelvin kat sini. Okay, jadi kita dah siap yang pertama. Yang ini adalah dia punya ubahannya. V berubah secara langsung dengan T. Sekarang kita macam biasa nak hilangkan dia punya simbol ubahan tu yang bentuk ikan tu. Kita hilangkan bentuk ikan. Bentuk ni kita nak hilangkan, tukar kepada sama dengan. Jadi bila kita tukar pada sama dengan, dia akan jadi V sama dengan KT. Okay, V sama dengan KT dekat situ. Jadi K tu adalah dia punya pembalas, T adalah dia punya pemboleh ubah dengan V tersebut. Okay. Jadi daripada sini kita akan masukkan nilai-nilai yang ada dekat sini, iaitu nilai yang ada 30 tadi untuk nilai V dan juga 30 ni untuk nilai darjah Celsius. Okey. Jadi sebelum itu kita akan masukkan nilainya V dia adalah 30. Okey. Yang ini V ni kita masuk kat sini 30. K kita tetapkan. Cuma yang masalahnya sekarang nilai T. Yang T yang ini. T yang ini adalah dalam bentuk Kelvin, tapi yang diberi dalam sini dalam bentuk darjah Celsius. Jadi kita kena ubah darjah Celsiusnya kepada bentuk Kelvin. Macam mana nak tukar? Yang ini kita tukar menggunakan rumus yang bawah ni. Yang X ni kita gantikan dengan 30. Jadi macam mana cikgu buat? Cikgu masukkan rumusnya 273 campur X. X tu cikgu gantikan dengan 30 kat sini. Okay, cikgu gantikan dengan 30. Jadi bila cikgu selesaikan, cikgu akan dapat sini 30. Sini K, selesaikan yang dekat dalam tu, cikgu akan dapat 303. 303 tu ada nilai tadi tu. Sekarang kita nak pemboleh ubah K saja. Jadi K dekat sini, 30 dekat sini bagikan dengan 303. Jadi kita dapat K dipemudahkan dekat sini, pemudahkan. Jadi kita akan dapat sini 10, sini 101. Jadi kita dapat nilai K. Jadi macam lepas, bila kita dapat nilai K tersebut, kita akan masukkan kembali ke dalam rumus yang V ni, yang asal tu. Jadi cikgu akan masukkan dekat sini, dia akan jadi V
V sama dengan 10/101 T. Okay, kita akan dapat V sama dengan 10/101 T. Okay, boleh faham yang ni? Faham. Setakat ni? Okay. Okay, itu kita dah selesai yang pertama. Jadi yang A ni kita dah selesai, dah dapat nilai dia. Sekarang kita akan pergi pula soalan yang bahagian B pula ditanya. Okay. Hitung isi padu sentimeter padu gas itu pada suhu berubah kepada yang ini, negatif 11 darjah Celsius. Okay, jadi kita dah ada rumus yang tadi tu, hanya kita gunakan saja. Jadi kita gantikan nilai V dan juga nilai darjah Celsius tu. Okay, nilai yang ini, darjah Celsius tu kita akan gantikan dalam situ. Jadi V dia sama dengan 10 bagi dengan 101. Macam tadi, kena gunakan rumus yang ini. Pasal dia dalam unit, yang ini darjah Celsius, kena gunakan rumus yang ini. So bila kita gunakan, jadi dapat saya gerakkan dahulu bawah. Okey. Apa yang gerakan dia? Nampak? Dijadikan dengan 273 tolakkan dengan 10. Kerana tolakkan 10, tolakkan dengan 11. Dulu pula. Tolakkan dengan 11. Besarkan sikit tolakkan dengan 11. Kenapa 11? Kerana tadi dia nak 11 kat sini. Ni perubahan dia. 11 darjah Celsius. Jadi 11 ni yang cikgu gantikan dalam yang dekat bawah ni. Kat situ. Okey, bila kita dah selesaikan tu, kita selesaikan saja gunakan kalkulator, jadi kita akan dapat 25.94 cm padu kat situ. Itu yang kita selesaikan untuk contoh yang ke-13. Okey, boleh yang ni? Boleh. Okey, cikgu ada yang masuk juga. Okey. Itu yang untuk yang pertama. Okey, sekarang kita pergi pada contoh yang 14 pula. Yang 14 ni macam dari segi keuangan. Okey, kalau kamu mungkin ambil account, akan jumpa yang bahagian ni lah. Ada faedah semua kan. Bagi yang UTM kita ambil mungkin dalam perdagangan. Perniagaan. Dalam perniagaan mungkin ada dalam bab berkaitan dengan yang ini. Okey, jadi untuk soalan 14 ni, kita bacakan dulu soalan dia. Puan Su menyimpan wangnya dalam akaun simpanan. Okey, dia beri faedah yang diberikan simbol I yang diterima berubah secara langsung dengan jumlah prinsipal P dan tempoh dalam tahun T. Okey, apa itu jumlah prinsipal? Dah dengar tak jumlah prinsipal? Jumlah prinsipal ni adalah jumlah yang disimpan. Berapakah nilai disimpan? Mungkin simpan duit 200 ke, 300 ke, 400 ke, itu dinamakan sebagai prinsipal kat situ. Jadi daripada sini, cikgu akan ubah dia punya ubahan. Macam tadi, kenal pasti dulu dia punya formula ubah yang ada. Yang ada I. I itu adalah faedah dia. Lepas tu kita ada yang ini, P sebagai prinsipalnya, dan yang ini dia ada lagi satu. T adalah untuk dia punya masa dia, tempoh masa dia. Jadi cikgu boleh tuliskan kat sini kerana dia cakap I atau faedah berubah secara langsung dengan jumlah prinsipal Q dan tempoh tahun T. Macam ini. Yang ini adalah dia punya faedah dia. P-nya adalah dia punya prinsipal, T-nya adalah dia punya tempoh. Okay, yang ini cuma ada satu je, yang lain tu letak dekat belakang. Okay, kerana apa? Pasal dia cakap berubah secara langsung. Bila berubah secara langsung je, mesti ada gunakan yang ini. Jadi kita dapat I berubah secara langsung dengan PT kat kawasan itu. Okay, sekarang ni boleh nampak yang ini? Okay. Seterusnya bila kita dapat yang bahagian tersebut, kita macam tadi kita nak tukar juga. Kita tak nak simbol yang bentuk macam ikan tu kan. Kita nak tukar kepada bentuk yang sama dengan supaya kita boleh selesaikan soalan yang ini. Jadi I itu cikgu tukar kepada I sama dengan K. Okay.
Lepas tu kita ada letak PT. Yang simbol ubahan ni macam biasa tukar kepada ini. Sekarang baru kita masukkan nilai-nilai yang ada. Okay, nilai yang ada apa? Okay, kat sini cakap faedah. Faedah dia 200. Kita tukar warna Faedah dia 200. Dia menyimpan sebanyak 4,000. 4,000 ni adalah dia punya principal. Okay, ni adalah nilai principalnya selama 2 tahun. Jadi cikgu boleh senaraikan kat sini I dia adalah 200. Dia punya principalnya adalah 4,000 dan dia punya tahun dia adalah selama 2 tahun. Okay, daripada ayat tersebut. Jadi cikgu masukkan dalam rumus yang kita dapat tadi yang ini. Cikgu gantikan I dia adalah 200 sama dengan K. P dia berapa? 4,000. Okay, cikgu buatkan sikit ni. Terlalu rapat. Alamak, dia lari. Mana lari? Sini. Yang ni agak kan? Okey. Kita cekak sikit. Oh, cikgu besarkan balik. Nampak Harap nampak sini. Okey. Okey. Jadi K tadi cikgu masuk kat sini 4,000. Okey, besar pula dia punya dawat dia. Lepas tu sini 2,000 dekat sini. Okey. Jadi daripada sini cikgu selesaikan, kita darabkan sajalah. Yang tu dapat ni jadi K sama dengan ini dapat 8,000. Yang ni 200. Jadi kita nak nilai K saja. Jadi yang sini adalah darab, jadi pergi sebelah dia akan jadi bahagi. Jadi 200 bagikan dengan 8. Kita balik. Dengan 8,000. Okey, 200 bagi dengan 8,000. Jadi kita akan dapat berapa? Kita dapat 0.025. Kalau kita tekan kalkulator, kita akan dapat K sama dengan 0.025 sini. Jadi adakah dia dah selesai? Belum. Jadi yang nilai K ni kita kena gantikan masuk dalam yang asal. Okey, kita masukkan dalam yang asal. Jadi kita akan dapat sini I sama dengan 0.025. Apa? PT. I sama dengan 0.025 PT. Jadi P itu adalah dia punya prinsipalnya, T adalah jangka masa. Jadi K itu kita dapat nilai tersebut. Okey, sekarang ni boleh faham yang ini? Okey. Okey, yang soalan B tu boleh faham lah kat situ sama ada bertambah ke tak. Okey, yang B. Puan Su yang B pula, yang E kita dah siap. Kita buat B pula. Puan Su ingin mendapatkan jumlah faedah yang sama tetapi mengurangkan tempoh simpanan. Adakah dia perlu menambah atau menggunakan nilai prinsipal? Okey. Kalau untuk kes yang ini, dia nak dapat faedah yang sama. Contoh dia nak dapat faedah dia tinggi kan. Jadi dia kena tempoh dia jadi prinsipal tu dia kena tinggikan supaya dia dapat faedah yang sama untuk yang B tu. Tapi yang ini juga saya lagi tengok saja penyelesaian dia. Okey, jadi ada masalah tak untuk yang ini? Tak ada. Tak ada Saya boleh nanti lepas ni kamu mungkin boleh buat soalan yang sebelah ni. Dia ada 3 soalan saja. Soalan 1, 2 dan juga 3. Yang soalan ini buat dalam buku latihan. Okey, soalan nombor 1, nombor 2, nombor 3. Yang ini buat dalam buku latihan. Okey. Buku latihan kita baru gunakan buku latihan 1 kan? Jadi kita gunakan buku latihan 1 sahaja yang itu. Okey, sekarang ada masalah tak? Boleh ya? Boleh. Tak faham maksud Tak ada cikgu. Tak ada ya? Ui, bagus. Pakai baju sekolah tak ni? Siapa tu? Pakai cikgu pakai. Ya, yakin ke pakai baju sekolah tu? Oh, yakin. Memang kepok Ada yang masih tidur lagi ke ni? Macam sikit dia ni. Oh, ada yang baru masuk. Cikgu Apip. Alif baru masuk ni. Danish baru masuk. Okey, kalau yang baru masuk tu nanti boleh tengok kita tanya kan lah.
Boleh lihat baik video yang kita dah buat ni. Nanti boleh tengok balik. Oh, saya baru masuk ni. Yang baru masuk tu. Selamat datang yang baru masuk tu. Danish. Ada Orang tengok dah habis. ada tengok dalam video yang Terima cikgu akan kasih. letakkan nanti. Jadi itu sajalah. Kalau ada masalah boleh PM cikgu Masih. Okey. Okey. Terima kasih. Okey. Okay. Flamingo.